Ini di dalam mahkamah ia membuktikan pelajar-pelajar senior mengamalkan modus operandi suka menuduh junior mencuri walaupun tidak mencuri. Pelajar senior itu juga mengaku dia kesian melihat Zara apabila dimarah dan dimaki hamun oleh pelajar-pelajar senior dalam kes kehilangan kad bank dan kehilangan PIN jalur gemilang. Dan sememangnya Circle 19 ini telah diklasifikasikan oleh pelajar senior itu, memang mereka marah Zara kau-kau, bukan alang-alang. No wonder ada saksi menyatakan Circle 19 ini adalah satu kumpulan ala-ala gangster, kumpulan Samseng. Dan paling mengejutkan, saksi kanak-kanak ke-20 mengaku pelajar-pelajar senior Circle 19 adalah penyiasat. Setiap kali ada laporan kecurian, pelajar-pelajar senior itulah yang jadi polis penyiasat dalam asrama. Justice for Zara. Jadi di sisi undang-undang, di bawah Akta Pendidikan ataupun di bawah Perlembagaan Malaysia ataupun Perlembagaan Sabah, mana boleh pelajar senior jadi penyiasat dalam apa-apa kes kecurian. SOP di sekolah jelas, kalau ada kecurian laporkan kepada ketua warden atau pembantu warden. Buat apa lapor kepada pelajar senior? Tidak ada undang-undang khusus bahawa pelajar senior di bawah Akta Pendidikan boleh jadi penyiasat dalam sekolah atau dalam asrama. What you want to tell to us? Justice for Zara. Memang sangat pelik ya. Sama-sama pelajar, tiba-tiba dia berlagak jadi penyiasat. Tuduh sana sini, itu pun dia tuduh si Zara sejalan. Beratus-ratus pelajar dalam asrama sekolah begitu, tidak logik Zara sahaja yang dituduh. Tambah lagi tidak ada CCTV. Tidak ada 4 orang saksi yang melihat kes kecurian. Jadi ini adalah mental torture. Menuduh orang bukan-bukan ni mental torture. Justice for Zara. Jadi pelajar-pelajar senior ni dia jadi penyiasat 007 pula dalam asrama. Kenapa tidak buat laporan polis kalau betul arwah Zara mencuri? Sekurang-kurangnya ketua warden atau pembantu warden atau pihak polis yang siasat kes kecurian tu. Lepas tu paling pelik, si Zara sudah buat sumpah laknat dan mangsa kecurian tu sudah minta maaf dengan Zara sebab dia tuduh bukan-bukan tanpa bukti. Disambung lagi perangai marah senior tu, dia marah lagi Zara tu. Dia marah kau-kau. Jadi ini adalah cerita yang cukup konsisten dengan saksi-saksi pelajar yang lain ya. Memang sepanjang inkuest ini ada 2 kumpulan pelajar yang terbahagi 2. Satu kumpulan adalah kumpulan pelajar yang sememangnya tidak suka dengan arwah Zara, dan satu kumpulan pelajar adalah pelajar yang berkawan baik dengan Zara di asrama itu. Bidadari syurga kita Zara Khairinah Mahathir very lucky bersama ibu bapanya dan peguam-peguamnya apabila ada pelajar-pelajar yang menjadi saksi mempertahankan arwah Zara.
dalam kes undang-undang ini. Semua orang risau kalau kanak-kanak dalam asrama tu semua mau fitnah Zara, semua tidak mau backup Zara. But Alhamdulillah, until today, 14 Oktober 2025, kita dikejutkan dengan satu fakta kes, bukti kes dan saksi-saksi high credibility. Ada ramai yang mempertahankan arwah Zara. Yang tidak mempertahankan Zara tu adalah suspek-suspek pembuli yang telah didakwa oleh kerajaan Madani di dalam Mahkamah Sabah. Saya ingin maklumkan kepada berpuluh-puluh juta rakyat yang masih memperjuangkan keadilan untuk anak kita, untuk bidadari syurga kita, Zara Khairina Mahathir. Setakat ini kesaksian beberapa suspek pembuli yang telah diheret ke mahkamah oleh kerajaan Madani Sabah, semua mereka cerita buruk pasal Zara. Justice for Zara. Tetapi ada lebih ramai kanak-kanak yang cerita tentang kebaikan-kebaikan Zara. Malah plot twist dalam proceeding inquest ini, saksi-saksi yang merupakan kawan baik Zara, tidak kira junior atau senior, mereka mengkantorkan setiap watak yang membuli Zara di sekolah itu. Dan ini bukan satu orang yang mengaku depan hakim, ramai. Dari segi teknikal undang-undang, bila ada lebih satu orang saksi tampil ke mahkamah menyatakan bahawa arwah Zara dibuli, dimaki hamun, dikepung, dihina, difitnah, mencuri, maka kedudukan KM and the gang kurang selamat dalam kes jenayah berat ini. Jadi saya kira adalah cukup baik ya, kelima-lima suspek dalam kes Zara ditelanjangkan dan dibogelkan, berpakat-pakat memfitnah Zara, membuli Zara, sampai Zara disahkan selepas dia kena maki hamun, kena kepung, kena marah, dia berkurung dalam tandas. Sebab pelajar-pelajar lain semua takut melihat insiden tu dan tidak ada orang yang berani untuk memujuk Zara waktu itu. Kerana seorang kanak-kanak mengaku depan hakim dia sangat takut melihat pelajar senior marah Zara dalam kes kecurian. Bayangkan insiden malam 15 Julai 2025 digambarkan oleh seorang pelajar sebagai perkara yang sangat-sangat menakutkan. Yelah, pelajar yang lain takut kena marah lah. Sebab tu diorang tidak berani masuk campur. Tetapi baiknya pula, bijaknya pula, kawan-kawan baik Zara ni, diorang curi-curi menengok, curi-curi mendengar. Itu adalah kepandaian dan kebijaksanaan saksi-saksi lain apabila berani tampil dalam mahkamah. Justice for Zara. Jadi akhirnya rayuan ibu Zara dan peguam-peguam Zara untuk saksi-saksi yang melihat insiden buli itu tampil memberi kesaksian yang benar. Sangat berani. Beberapa orang kanak-kanak mengaku mereka tidak pertahankan Circle 19 dan pelajar-pelajar senior. Mereka pertahankan arwah Zara. Dan ini adalah good progress kepada prosedur inquest Zara Khairina Mahathir. Justice for Zara.
Saya ingin perhatian Pak Cik Makcik Oto Arung muka Zara yang innocent ni, anak yang baik ya. Bayangkan dia satu orang malam tu, yang lain keroyok mental Zara tau. Pelajar-pelajar senior Circle 19 sampai saksi ke-20 hari ini, dia bersimpati dan kesian tengok Zara. Dan dia telah maafkan Zara sebab dia tahu Zara tidak mencuri. Di sisi undang-undang, kalau betul seseorang itu mencuri, you kena buat laporan polis. Tetapi pelajar-pelajar senior Circle 19 tidak ada buat laporan polis. Sebelum ini, Menteri Dalam Negeri mengesahkan petunjuk kepada kes Zara adalah gangguan seksual. Pengabaian oleh sekolah dan juga bully. Jadi apabila saksi ke-20 menceritakan macam mana Zara itu kena marah, kena maki, cerita saksi ke-20 ini lebih terperinci. Zara selepas kena marah, dia berkurung dalam tandas. Ini kali pertama fakta ni terbongkar. Saksi ke-20 juga mengesahkan dia tidak nampak Zara dipukul atau didera. Sekaligus tidak ada catatan daripada peguam dan mahkamah yang mana 20 orang saksi setakat ini nampak Zara terjun dari tingkat 3. Setakat ini memang tidak ada CCTV dan tidak ada saksi 4 mata yang nampak bidadari syurga kita ni terjun daripada tingkat 3 atau dipukul atau didera atau macam mana. Jadi kes ini kekal misteri. Justice for Zara. Perkembangan inkuas Zara Khairina Mahathir. Saksi kanak-kanak kedua memberitahu Mahkamah Coroner bahawa Zara Khairina ditahan dan dikepung di satu sudut dom beberapa jam sebelum ditemui tidak sedarkan diri di asrama SMKA Tun Datu Mustafa Papar. Menurut Peguam Rizwandin M. Borhan dan Shahlan Jufri yang ditemui selepas tamat prosiding inkuas hari ke-13 semalam, saksi memaklumkan pelajar yang menyoal siasat Zara Khairina berhubung kes curi dompet turut mempersendakan hasrat Allahyarham menyertai badan dakwah dan kerohanian Badar. Katanya pada malam 15 Julai, Zara Khairina disoal siasat dan diminta bersumpah. Zara Khairina menafikan tuduhan dan pelajar yang membuat aduan memohon maaf. Namun, seorang pelajar lain masuk dan menuduh Zara Khairina mencuri pin bendera. Dia kemudian datang semula bersama 2 rakan. Ketika itu, Zara masih duduk di sudut dorm, dikepung beberapa pelajar lain. Saksi berkata Zara menangis dan lebih kuat apabila ditertawakan. Dia juga dimaki. Saksi memberitahu dia tidak dapat berbuat apa-apa ketika itu kerana takut. Selepas pelajar-pelajar itu keluar, Zara turut berlari keluar dari dorm. Prosiding inkuas bersambung pagi ini.
Itu adalah bukti ada pelajar dalam asrama sekolah Zara takut ya melihat insiden malam terakhir Zara masih hidup 15 Julai 2025. Apa pandangan anda semua? Ada pelajar yang jadi saksi depan hakim, dia mengaku dia takut. Tengok insiden terakhir ketika Zara masih hidup. Dah hakim. Arwah Zara dimaki hamun. Hukima anjing. Zara tidak membalas apa-apa perkataan. Kesian arwah Zara. Sudahlah dibuli oleh pelajar senior Circle 19, lepas tu sambung lagi dengan orang lain. Sudah mati lampu pun jam 11 di asrama. Patutlah ada yang didakwa dalam mahkamah. Okey, jadi kita kata dia dengar dengan jelas dan dia kata pelajar junior itu berkata perkataan sebut dengan nada Melayu. Okey, jadi itu yang dia dengar sendiri. Seorang saksi memberitahu Mahkamah Coroner bahawa pelajar tingkatan 1 Allahyarham Zara Khairina Mahathir berkurung di dalam tandas asrama pada malam dia dipanggil oleh kumpulan pelajar senior dikenali sebagai Circle 19. Peguam Rizwandian M. Borhan berkata, saksi ke-11 itu memberitahu mahkamah bahawa pada malam 15 Julai 2023, sekitar jam 10 hingga pukul 11 malam, Zara Khairina dipanggil oleh beberapa pelajar senior untuk disoal berhubung kehilangan kad ban dan pin bendera milik pelajar lain. Saksi berkata, ketika melalui koridor di hadapan bilik tersebut untuk meminjam kasut, beliau mendengar seorang pelajar junior mengeluarkan kata-kata kesat terhadap Zara dipercayai kerana marah dengan kejadian kehilangan barang. Beliau turut dimaklumkan bahawa beberapa pelajar junior menyelongkar barangan peribadi Zara untuk mencari barangan yang hilang dan saksi itu sendiri ada dengar daripada pelajar lain bahawa pada malam itu Zara ada berkurung di tandas tetapi tidak tahu jam berapa kejadian itu berlaku, katanya di mahkamah. Menurut saksi itu, ramai pelajar asrama mengetahui mengenai insiden itu dan keadaan di asrama menjadi kecoh apabila Zara Khairina dipanggil ke dorm kumpulan berkenaan. Sekitar jam 3.50 pagi, saksi berkata beliau dikejutkan oleh rakan yang memaklumkan ada pelajar ditemui tidak sedarkan diri sebelum mengetahui bahawa pelajar tersebut ialah Zara. Saksi menambah, beliau tidak menyaksikan sebarang kejadian pukul terhadap Zara Khairina dan hanya mengetahui peristiwa malam itu melalui cerita rakan-rakan lain. Saksi ke-11 dalam inkues kematian Allahyarham Zara Khairina Mahathir di sini hari ini memberitahu Mahkamah Coroner bahawa kumpulan pelajar senior dikenali sebagai Circle 19 sering memanggil pelajar junior apabila berlaku kehilangan barang atau kes kecurian di asrama. Pelajar-pelajar senior, saya ni pun pernah juga lah jadi senior. Tidak pernahlah saya dipanggil oleh senior-senior saya kalau ada apa-apa kecurian di asrama. Itu kerja warden lah, kerja ketua warden. Itu kerja kaki tangan asrama. Kau tu pelajar. Memang kau over, melebih-lebih. Habislah terbongkar semua rahsia. Memang habis. Kalau ada sudah pelajar-pelajar junior kau kasih bongkar rahsia kau, KM and the gang, memang kiamat. Dalam keadaan masih ramai lagi pelajar-pelajar lain belum jadi saksi, memang terbongkarlah semua cerita. Peguam Rizwandian M. Borhan berkata, saksi itu memaklumkan bahawa kebiasaannya 5 hingga 7 pelajar senior daripada kumpulan itu yang menyoal pelajar junior yang disyaki. Saksi berkata, tindakan itu telah berlaku beberapa kali, namun beliau tidak pernah menyertai kumpulan berkenaan. Beliau turut mendedahkan bahawa Zara pernah dipanggil beberapa kali oleh pelajar senior sebelum 15 Julai 2025 dan selepas dipanggil, Zara dilihat dalam keadaan sedih dan tertekan, katanya semasa sidang media di luar mahkamah hari ini. Oi, rupa-rupanya
malam 15 Julai tu paling terakhir lah kau torture Zara. Rupanya sebelum ini berpuluh-puluh kali sudah kau torture si Zara. Nah, mampuslah kamu. Mampuslah kamu, oleh hakim. Nasiblah ada senior membagi tahu rahsia kamu ni. Yang saksi terbaru ni pelajar senior, tapi dia tidak masuk circle 19. Dia bagi tahu memang si Zara selalu dipanggil. Apa-apa kecurian di asrama tu si Zara lah mangsanya. Astagfirullahalazim. Sudah aku cakap pasang CCTV, pasang CCTV. Tidak kamu mau dengar cakapku. Nah, sekarang terbongkar. Malah, menurut Rizwan, saksi itu turut menjelaskan bahawa setiap tingkatan mempunyai kumpulan pelajar tersendiri. Namun, Circle 19 merupakan kumpulan terbesar dalam tingkatan beliau dan mempunyai seorang ketua. Katanya, bukan menjadi kebiasaan untuk pelajar senior menyelongkar-longkar junior atau memaki dan menjerit terhadap pelajar lain. Menurut saksi itu, sekiranya berlaku kes kecurian, langkah sepatutnya adalah melaporkan perkara itu kepada guru, bukan mengambil tindakan sendiri. Saksi ini kasihan melihat keadaan Zara dan pernah 2 atau 3 kali pergi ke dorm Zara untuk meminta maaf bagi pihak pelajar senior serta memujuk Zara supaya tidak terlalu tertekan. See? Kesian kan cerita arwah Zara? Nasib baik ada pelajar senior jadi mata-mata dalam asrama tu untuk nampak semua kejahatan tu. Betapa baiknya saksi ke-20 tu dan saksi ke-19 kemarin kasih bongkar semua cerita. Memang sangat kesian. Nasib baik ada pelajar senior yang sempat pujuk Zara dan minta maaf mewakili pelajar-pelajar senior Dupang yang lain. Yang jadi saksi ni pun risau Zara tu akan tertekan. Kau bayangkan, dah kau tertekan, hari-hari kau kena torture begitu. Kalau kau pun kena begitu, aku rasa bukan kau terjun ke bawah, terjun ke atas kau. Beliau berasa simpati kerana ketika di tingkatan 1 dahulu, dia juga pernah mengalami situasi serupa apabila dipanggil oleh pelajar senior, ujar Rizwan Dan. Dalam awal-awal perkongsiannya ini memberitahu kepada kita punca yang sebenar kenapa telefon awam ditutup itu berdasarkan Ustaz Azhari ni bagi tahu sebab dia nak menghalang daripada penyebaran maklumat tidak tepat berkaitan dengan insiden yang berlaku kepada arwah Zara. Ini saksi yang bagi tahu. Siapa saksi? Ustaz Azhari, ketua warden. Di samping itu juga tuan-tuan, saksi ini berkongsi tentang bagaimana keadaan dia telah pun dihubungi oleh ibu pelajar ketika mana dia ada dalam rumah sakit. Kan? Berapa banyak kali dia dihubungi? 3 kali. Dia kata masa dia duduk di ICU ada seorang ibu kepada pelajar sekolah dia ni call kepada dia, tapi dia tak angkat. Berapa kali call itu? 3 kali. Beliau bertanya mengapa anaknya dirujuk sebagai pelajar A berada di hospital. Saya jawab pelajar A berada di sekolah. Katanya sambil menambah soalan itu mendorong beliau mengarahkan talian telefon awam sekolah ditutup. Trauma yang dialami oleh mak Zara luar biasa. Zara is the only daughter yang dia ada. Dan anak perempuan itu menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam keadaan yang cukup tragis. Ya. Mesti of course akan hilang punca kalau kita cuba untuk duduk dalam kasut mak Zara lah, kan, walaupun sebentar. Yang cakap anak dia bukan kawan baik Zara tu siapa? Itu anggapan daripada saksi ke-8. So, kes Zara ni makin panas.
Tak boleh tutup. Justice for Zara. Okey, sekarang sedang berlangsung prosedur inkuest Zara Khairina Mahathir di Mahkamah Kota Kinabalu, Sabah. Jadi kita akan tunggu kesaksian terbaru daripada saksi ke-21 pula dan saksi ke-22 hari ini. Kepada orang yang tanya kenapa lambat selesai inkuest Zara ni, sebab terlalu ramai saksi yang perlu disiasat oleh hakim. Hakim bukan siasat 1-2 orang. Untuk maklumat anda semua, ada ramai suspek dalam asrama sekolah Zara yang telah disapina di mahkamah untuk disiasat oleh hakim. Dan SOP dan prosedur undang-undang untuk menyiasat suspek-suspek ini memerlukan masa. Dia tidak boleh buat siasatan tangkap muat. Jadi kalau kau tanya kenapa lambat, sebab hakim siasat semua orang di dalam blok asrama Zara. Tidak ada yang terlepas. Tidak ada. Semua akan disiasat. Jadi kepada saksi-saksi lain yang menonton live ini, kepada adik-adik, selamatkan diri anda. Jangan anda mahu dikambing hitamkan macam arwah Zara. Sebab sebenarnya nama-nama yang dipanggil ke mahkamah tu itu semua suspek yang tidak boleh lari daripada hakim. Tidak boleh lari daripada mahkamah. Jadi kau pusing macam mana pula cerita ni, hakim akan siasat semua. Justice for Zara. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada peguam-peguam ibu bapa Zara dan peguam-peguam pihak berkepentingan yang lain, terutamanya juga Ya Arif, Hakim Mahkamah Coroner di Kota Kinabalu, Sabah, yang menyiasat semua orang dengan cukup-cukup adil. Sebab ramai orang tidak tahu prosedur inquest ni apa. Ini siasatan oleh hakim dan mahkamah, sebab kes ni paling misteri sekarang. Jadi kalau tidak ada hakim dan mahkamah Sabah untuk siasat barang ni, kita tidak akan dapat apa-apa petunjuk pun. Kita tidak akan dapat apa-apa bukti pun. Tetapi kita bersyukur ada saksi-saksi high credibility yang berani berkata benar di hadapan hakim. Tetapi saya ingin sampaikan satu berita baik kepada berpuluh-puluh juta rakyat. Tidak ada satu orang saksi yang disiasat oleh hakim mengaku melihat Zara terjun atau melompat atau jatuh daripada tingkat 3 Blok Rabiatul Adawiyah, Sekolah Menengah Kebangsaan Mustafa. Setakat ini, dalam siasatan oleh hakim dan mahkamah, memang tidak ada satu orang pun saksi yang berani cakap, oh, aku nampak si Zara terjun. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Dan saksi-saksi juga tidak nampak Zara dipukul atau didera secara fizikal. Mereka hanya nampak Zara didera secara verbal, dibuli, mental torture. Itu saja yang diorang nampak. Tetapi sekalipun ini dianggap fakta kes yang ringan, tetapi ini
membuktikan sebelum Zara ditemui pingsan, orang terakhir yang dia jumpa adalah pelajar-pelajar senior Circle 19 dan beberapa pelajar junior yang kehilangan duit dan pin jalur gemilang. Sebab dalam apa-apa insiden seperti ini, hakim dan mahkamah mahu tahu siapakah orang terakhir yang dijumpa oleh arwah Zara. Adakah ibunya? Atau gurunya? Atau rakan-rakannya? Atau pelajar seniornya? Jadi akhirnya cerita itu makin jelas. Dan itu membantu ibu bapa Zara untuk menang dalam kes ini. Justice for Zara. Ini bukan lagi pasti terbongkar ya. Setakat ini sudah terbongkar. Saya ada terbaca komen-komen dan review, pasti terbongkar. Sudah terbongkar pun. Sebab setakat ini pengesahan dalam mahkamah memang kita agak terkejut dengan fakta kes baru dan bukti kes baru. Yang terkini adalah Zara Khairina berkurung dalam tandas selepas disoal siasat pelajar senior. So betul lah apa yang selama ini yang kita siasat dalam kes Zara. Zara ada masuk tandas, kurung diri. Bila kau sudah kena marah, malulah. Kena tuduh, kena fitnah, beramai-ramai, semua orang dengar. Dari segi psikologi memang arwah Zara malu dan tertekan. Dia bukan berkurung dalam bilik dobi ya, pembetulan dalam tandas. Dobi dan tandas dalam asrama berbeza. Dobi di tingkat paling bawah, tandas di tingkat 3 Zara tu satu baris dengan dia punya bilik. Bilik dobi mana ada tandas? Dia hanya bilik dobi, bilik cuci kain. Justice for Zara. Peguam keluarga Allahyarham Zara Khairina mengesahkan saksi ke-6 Mahkamah Koroner memberi beberapa pendedahan penting. Ia termasuk kenyataan badan arwah dipindahkan jauh daripada lokasi asal ia ditemui. Dalam prosiding hari ke-7, Peguam Shahlan Jufri berkata, saksi pengawal keselamatan sekolah itu mengesahkan 3 perkara utama. Saksi juga menjelaskan wujud amalan dipanggil MA yang dilakukan pelajar senior terhadap pelajar junior di asrama. Amalan itu sudah lama dilarang dan diharamkan. Saksi turut memaklumkan ada insiden kecurian duit seorang pelajar asrama pada malam kejadian. Beliau menerima maklumat kecurian ini daripada salah seorang pelajar asrama. Prosiding inquest ditangguhkan petang tadi dan akan disambung minggu depan. Okey, pengakuan yang cukup berani oleh makcik security, Makcik Lina, yang mana mengkantoikan ketua warden mengarahkan untuk tubuh badan arwah Zara dipindahkan.
Tuktap-tuktap keesokan harinya, ketua warden itu disiasat oleh hakim, untuk maklumat anda semua. Dan ketua hakim mengaku ketua warden mengaku depan hakim dia arahkan untuk badan Zara dipindahkan. Dari segi SOP, tragedi kemalangan atau tragedi orang pingsan di satu tempat, untuk mengelakkan kematian kepada orang itu, kita tidak boleh pindahkan badan dia di sisi undang-undang. Kerana dari segi faktor perubatan, bila kau yang arahkan benda itu boleh menjadi faktor, arahan ketua warden itu boleh menjadi sebab kenapa arwah mati. Dan ada yang tanya, kenapa ketua warden itu masih bebas? Ini inquest. Dia disiasat oleh hakim dan mahkamah. Selepas tamat inquest, akan ada tindakan susulan. Akan ada arahan spesifik daripada hakim dan mahkamah. Saya sudah ingatkan, kalau kau tidak tahu apa itu proceeding inquest, kenapa yang mengaku-mengaku ni tidak ditangkap, kau sabar, ini siasatan. But it's good progress once ketua warden mengaku dia yang menjadi dalang untuk mengarahkan badan arwah Zara tu dipindahkan. Kerana kita mau tahu kenapa kecederaan dia sangat teruk. Ini bukan soal kenapa dia tidak disumbat dalam penjara lagi. Mahkamah tidak beroperasi seperti itu. Dia kena dibuktikan satu-satu. Kau yang tidak biasa turun naik mahkamah ni, kau mendengar sajalah. Sudah namanya proceeding inquest, hakim mau siasat semua suspek. Hakim dan mahkamah mau siasat semua suspek pula. Yang dewasa, yang pelajar, yang kanak-kanak pun disiasat, sudah begini. Jadi sekarang mengumpul bukti untuk membantu ibu bapa Zara mendapatkan keadilan. Jadi akhirnya pendedahan oleh makcik security itu sangat-sangat meletup. Betul cakap makcik security. Makcik security dia bagi tahu hakim ketua warden yang arahkan badan Zara dipindahkan. Sekalinya ketua warden pancung kepala diri sendiri bagi tahu dengan hakim, iya saya yang arahkan. Dahlah kau tak call polis. Kau tidak tunggu doktor atau pembantu perubatan atau jururawat yang angkat badan Zara. Kau memandai-mandai di situ jadi polis, jadi doktor. Saya ingin ucapkan tahniah kepada ketua warden itu kerana mempermudahkan urusan undang-undang ini. Kerana kalau ketua warden itu tidak mengaku dia yang alihkan badan tu, susahlah makcik security tu. Nasib baik makcik security tu tidak berbohong. Sebab ada yang cakap makcik security tu berbohong. Ini inquest, bukan perbicaraan untuk jatuh hukum. Ini siasatan, inquest. Ini siasatan, inquest tu bermaksud siasatan oleh hakim dan mahkamah ke atas suspek-suspek semua dalam asrama Zara tu. Itu ceritanya. Ini kau pergi tanya. Tapi belilah, kenapa ketua warden tu masih bebas? Dupang, inquest belum selesai, Dupang. Ni lah kau ni. Acak-acak pandai tapi sebenarnya Dupang. Siasat warden tu sekali. Warden tu dah disiasat pakcik-makcik Otok Arung. Aku bercakap dari tadi pakai bahasa Melayu ni. Ada yang cakap, kenapa warden tu tidak disiasat? Sudah disiasat lah, Dupang. Kau ketinggalan bas kan ni? Sebab itu
ketua warden tu serah diri kepada hakim dan mahkamah. Kalau dia tidak serah diri, dah matilah dia. Kamu sini kena faham, inquest tu bukan untuk jatuhkan hukuman. Inquest adalah satu proses untuk kumpul bukti, fakta kes dan saksi-saksi high credibility agar keadilan untuk Zara dan ibu bapanya serta keluarganya dapat kita berikan. Kau fahamkah? Sebab ibu Zara tidak tahu apa yang berlaku dalam asrama tu, sebab ibu Zara bukan tinggal dalam asrama. Jadi ibunya menuntut inquest ni untuk kumpul bukti, kumpul saksi. Jadi akhirnya ketua warden mengaku dia yang pindahkan badan Zara. Siaplah dia kena saman oleh mak bapak Zara. Sebab itu boleh menyebabkan kecederaan yang lebih teruk kepada Zara, tau. Itu langgar SOP, kau tahu, sebagai ketua warden. Sudah kau nampak arwah Zara pengsan di situ, kau call lah polis. Kenapa kau pula yang pindahkan? Hanya polis dan doktor atau pembantu perubatan yang boleh pindahkan badan Zara tu. Itu pun kadang-kadang polis takut tahu untuk sentuh orang yang pengsan atau mati. Sebab mereka tidak mau dituduh pula membunuh. Nah, engkau ketua warden confident, dupang-dupang. Jadi inquest ni kita mau tahu cerita awal sampai cerita akhir, dan sekarang ceritanya tu makin jelas, dupang. Kau tanyalah mana-mana polis, mana-mana doktor, mana boleh pindahkan jasad badan orang kalau ada pengsan atau mati di tempat tu? Mana boleh? Kau kena tunggu doktor atau pakar perubatan bagi mengelakkan kecederaan yang lebih teruk, supaya orang awam yang nampak orang tu pengsan atau mati tidak dituduh membunuh. Waina Jo. Itu maksudnya justice for Zara. But it's very good bila ketua warden dan makcik security mengaku ada plot memindahkan badan Zara. Sebab itu petunjuk untuk kita faham, oh patutlah Zara tenat, badannya telah dipindahkan. Lepas tu si ustaz tu menangis depan hakim. Saya memang pindahkan. Saya kesian tengok si Zara pengsan. Kalau kau kesian, kau telefon polis. Kenapa you tidak call polis, ha? Biasanya kalau menangis-menangis dalam mahkamah ni menipu, ya. Saya mau bagi tahu, sesiapa yang berdrama depan hakim, berlakon-lakon menangis, memang tidak akan dipercayai oleh hakim dan mahkamah. Habislah kau. Ini nasihat saya ya kepada penipu-penipu. Kau jangan menangis depan hakim. Kau jangan berdrama queen. Pantang hakim itulah kau berdrama menangis. Sudahlah kau lelaki. Dalam mahkamah pantangnya kau janganlah menangis.